Akan teruskan dengan sesi taklimat peperiksaan akhir daripada Ketua Program Sarjana Muda Syariah Industri Halal, Dr. Mahidin bin Muhammad Saleh. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Dr. Mahidin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, saudara Alif Haikal, yang saya hormati barisan Esko Shelek, kita punya persatuan untuk ini. Yang saya kasihi semua anak-anak pelajar semesih tahun 1 dan tahun 2 yang hadir pada taklimat pada petang ini, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan juga penghargaan kerana sudi untuk meluangkan masa kepada satu taklimat yang amat penting ini kerana dia berkait dengan peperiksaan. Baik, sebelum itu saya ingin nak menyampaikan salam daripada pihak pengurusan fakulti, daripada dekannya, timbalan dekannya, dan juga ketua-ketua program yang lain kepada semua para pelajar sekalian dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk makluman semua, kebajikan pelajar semua ni yang berada di FSU secara khususnya menjadi sentiasa menjadi keutamaan bagi pihak fakulti lah. Dengan buktinya kita sentiasa berbincang, sentiasa mencarikan solusi-solusi yang terbaik untuk isu-isu yang dihadapi oleh pelajar, sama ada di program semesih kita ataupun SMFF ataupun SPUS. Okay. Dan apa sahaja report ataupun isu yang dibangkitkan, dibincangkan sehingga kan isu yang melibatkan coverage dan sebagainya, isu-isu yang melibatkan kesukaran untuk menjawab peperiksaan yang anti menjawab baru ini juga dibincangkan, dan ada para pelajar yang mana tidak ada peranti, insya-Allah akan diberikan bantuan peranti. Yang perlukan bantuan data, insya-Allah tengah disort pelajar tersebut untuk kita berikan bantuan data. Yang penting kebajikan semua pelajar terjaga, dan itulah yang sering ditekankan oleh pihak oleh dekan kita, Profesor Madia Dr. Nick Salidah Suhaila, supaya semua pensyarah memberikan penekanan ataupun menjagalah kebajikan semua pelajar. Dalam konteks semesih ini, saya lah kita sebagai bapaknya lah kepada semua. Barang isu yang berlaku boleh bincangkan, insya-Allah kita cuba cari solusi yang terbaik. Cuma jangan senyap saja, jangan diamkan diri. Kalau ada stres dan sebagainya, sudah maklumkan juga kan, mungkin apakah stres puncanya, kita sama-sama cari solusi, insya-Allah. Jadi saya mengharapkan agar di tahun kita dah berada di minggu ke-14 ini, maknanya minggu 14 ini kita dah menempuh selama satu semester lagi. Bagi senior-senior yang lepas, saya ingat saya pernah berjumpa dengan grup-grup Alif, saudara Alif dan juga tahun-tahun 2 ni, senior pada tahun 1 ni, satu semester lebih saja. Jadi bermula pada bulan 2 tahun lepas sampailah sekarang ni dah berlanjut setahun lebih dah, saya pun tak jumpa dah tahun 2. Tambah pula dengan tahun 1. Tahun 1 lagi menyedihkan lah, kerana mereka ni tak pernah pun menjejakkan kaki ke kampus kita yang cantik ni. Tak pernah merasai pengalaman berada di dalam dewan kuliah, pengalaman tidur tengah ketika mana pensyarah tengah mengajar, tak merasakan, sebab duduk di rumah masing-masing. Pengalaman duduk di asrama dalam keadaan rasa lapar kadang-kadang tengah malam tu, makan Maggi, itu mungkin tak rasa kan. Jadi itulah, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan COVID ini sentiasa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping itu juga kita mendoakan semua para pelajar semesih ini khususnya tidaklah
mengalami masalah stres yang melampau. Baik, jadi itu sebagai alu-aluan, dan kita teruskan kepada objektif diadakan taklimat atau majlis pada petang ini adalah untuk saya menjelaskan sedikit tentang garis panduan yang berkaitan dengan peperiksaan akhir, kerana semester ini adalah sedikit berlainan, berbeza dengan semester yang lepas. Kalau sebelum ni mungkin kaedah penilaiannya adalah secara continuous assessment. Ada yang buat video, ada yang buat tugasan tanpa ada final assessment ataupun final exam. Tetapi untuk SEM ini ada sedikit perubahan. Maknanya kita cuba untuk buat final exam dalam konteks menggunakan online ini. Jadi ada banyak beberapa perkara yang perlu dijelaskan, dan sekiranya ada sebarang soalan bolehlah ditanyakan kepada saya di penghujung daripada taklimat ini. Baik, selain itu juga slot pada pagi juga saya masukkan untuk slot motivasi lah. Slot motivasi khas yang kita tampilkan Al-Fadhil Dr. Nisa Muhammad Ahmad yang akan masuk sebentar lagi. Jadi untuk memberikan motivasi kepada semua, bagaimana cara kita nak menguruskan masa, bagaimana kaedah belajar yang betul. Kerana kenapa saya panggil Dr. Nisa, kerana Dr. Nisa ni juga boleh saya sebut sebagai sifu saya lah. Kami sekolah di Mata Mahmud sama-sama. Dia nakib saya, kan? Beza 4 tahun dia nakib saya. Di USIM pun masa-sama saya juga berada dalam usrah, pun usrah ni ataupun liqa lah bersama dengan Dr. Nisa. Kan? Jadi sampailah sekarang ni berada dalam satu staf pun rakan kerja, dan Dr. Nisa ni hebatnya kerana dia hafiz, kan? Dia mengajar undang-undang tapi dia hafiz Quran. Dia terbitan daripada Darul Quran Jakim. Okay. Jadi juga bekas penerima anugerah diraja, kan? Tim Pogo yang ketiga, dah lama dah. Tapi insya-Allah boleh dikongsikan sama-sama lah. Sering skor 4 flat ketika mana beliau berada di bangku mahasiswa dulu. Baik, jadi saya tak nak panjangkan di situ. Tak mana button nak share ni lupa lah. Okay, share screen. Okay. Baik. Semua boleh nampak tak apa yang saya share di sini? Okay, garis panduan pelaksanaan peperiksaan akhir semester 2 sesi akademik 2020-2021 secara dalam talian. Saya akan bacakan satu-satu garis panduan ini, dan sekiranya ada sebarang persoalan boleh diajukan, ya. Okay. Pertamanya, untuk garis panduan ini memang disediakan khas lah untuk kita tujuan pelaksanaan final exam sesi akademik 2020-2021 dalam tempoh PKP ini, dan perlu dibaca bersama dengan beberapa lagi garis panduan yang lain. Ada lebih kurang dalam 5 garis panduan ini, tapi secara umumnya garis panduan yang perlu dibaca sekali ini ialah merujuk kepada panduan-panduan ataupun arahan-arahan terkini lah daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan juga MQA. Jadi untuk makluman kenapa adanya final exam secara atas talian pada semester ini, kerana disebabkan dalam kos online kita, maknanya kos online ini ialah satu rangka kursus lah yang perlu kita ikut setiap kali kita setiap subjek tu, dan rangka kursus ini telah pun diluluskan oleh MQA. Jadi untuk proses audit, kalaulah cara itu telah menulis assessmentnya, contohnya ada midterm, dia ada quiz, dia ada assignment, presentation dan final exam. Jadi kalau ditulis begitu memang kena ada lah. Jadi kita tak boleh nak bersemuka, kan? Tak boleh nak bersemuka. Jadi kena buat secara atas talian. Dan yang lain contoh macam garis panduan teknikal pelaksanaan penilaian dalam talian ini adalah ini disediakan oleh pihak SNEC lah. Dan khususnya dalam untuk final exam yang akan datang ni, kita akan menggunakan goals lah sebagai platform untuk kita jawab soalan nanti. Baik. Jadi untuk peperiksaan akhir bagi semester 2 ini dilaksanakan untuk semua kursus. Semua kursus yang ada di fakulti. Dan peperiksaan akhir dijalankan secara dalam talian
melalui platform khas dalam goals ataupun platform lain yang dibenarkan mengikut takvim akademik semasa bermula 26 Julai 2021 hingga 13 Ogos seperti jadual yang telah pun dikeluarkan oleh bahagian pengurusan akademik. Dan saya yakin kebanyakan pelajar telah pun tahu tarikh peperiksaan masing-masing, cumanya ada sedikit bantahan sikitlah mungkin ataupun orang kata apa, cadangan penambahbaikan daripada para pelajar untuk ditambahkan mungkin tempoh menjawab tu. Jadi semua tu telah pun diraikan, telah pun diambil kira oleh pihak fakulti dan telah pun ditambahbaikan lah. Okay. Yang berikutnya penting untuk kita mengetahui apakah tanggungjawab pelajar dan pensyarah sepanjang berlangsungnya final exam secara akas talian ini. Pertama, pensyarah perlu memastikan semua pelajarnya menerima soalan peperiksaan akhir melalui ruangan yang ditetapkan dalam goals ataupun platform yang lain yang dibenarkan. Dan pensyarah perlu pastikan pelajar telah pun diberikan kertas soalan peperiksaan akhir yang betul sebelum pelajar mula menjawab. Jadi apabila kamu buka goals nanti, sila pastikan kertas soalan tersebut adalah kertas soalan yang betul dengan subjek dan kod yang betul. Okey. Jadi sebarang siapa yang dapat soalan yang tak betul tu, salah soalan, tidak maklumkan segera kepada pensyarah. Cara jawab. Okey. Jadi dan kemudian yang ketiga, pelajar perlu mengisi surat aku janji sebelum mula menjawab soalan. Masa yang ditetapkan untuk pelajar mengisi surat aku janji adalah 30 minit sebelum peperiksaan bermula. Jadi bila kita buka goals tu, bila kita buka goal akan ada siap-siap garis panduan, akan ada siap-siap surat aku janji. Jadi sila klik aku janji tu dan isi serta submit semula dalam goals juga. Baik, jadi contohnya peperiksaan bermula pada pukul 2.30 petang. Contoh kita ambil usul fix satu. Misalnya mula pada 2.30 petang. Jadi pukul 2 dah boleh download surat aku janji ini, isi dan hantar balik dalam goal juga. Sebelum peperiksaan bermula. Okay. Kemudian pelajar perlu memuat turun soalan esei melalui ruangan yang ditetapkan dalam goals ataupun platform lain yang dibenarkan bagi usul masing-masing. Jadi buka dalam goals dan klik kepada subjek yang mana ikut aturannya subjek itu adalah dijadualkan pada hari tersebut. Sila klik pada platform yang betul dan muat turun saja soalan esei. Dan bila dah muat soalan ni boleh menjawab secara manual lah. Maknanya soalan esei tak perlu jawab dalam goals tu. Download soalan dan cara kaedah untuk menjawab ialah sama ada secara bertulis dalam typing dalam komputer, laptop, ataupun siapa yang ada masalah dari segi nak typing ni ataupun dia tak ada peranti sebagainya, dia boleh tulis tangan dalam kertas ataupun sebenarnya ikut formatnya kena jawab dalam maknanya ada answer script lah kan, answer script tu. Jadi jawab dalam tu, submit balik. Siapa yang kecuali memang dia tak ada peranti yang cukup, boleh jawab tangan dan submit juga dalam scan dulu, submit dalam goals. Tempoh yang diberikan kepada pelajar untuk menjawab adalah seperti yang ditentukan dan tertulis dalam di atas muka hadapan kertas soalan usul masing-masing. Dan selepas tempoh masa menjawab tamat, masa tambahan diberikan kepada pelajar untuk memuat naik jawapan bagi soalan esei ke ruangan yang ditetapkan dalam goals atau platform lain yang dibenarkan bagi kursus masing-masing. Baik. Bagi untuk makluman, pihak fakulti telah pun, pihak USIM lah telah pun menambah buffer time. Buffer time ni asalnya 40 minit tapi dinaikkan 1 jam untuk soalan esei. Maknanya kalaulah paper tersebut tempoh menjawab asal 2.5 jam. Okay, jadi 2.5 jam menjawab je. 1 jam lagi tu dia khusus untuk kita pastikan dalam tempoh 1 jam tu dah siap upload. Kalau ikut masa panjang tu dia due sampai 3.5 jam lah. Kan 3.5 jam. Tapi dalam 3.5 jam tu maknanya pastikan soalan jawapan kita telah selesai di-upload dalam tempoh 3.5 jam. Dan tak lebih 3.5 jam. Kalau siapa yang lebih 3.5 jam tu, maka dia anggap tidak menjawab, tidak submit soalan jawapan jika tanpa sebab-sebab yang munasabah.
sebab munasabah yang saya masukkan ni, kecuali mungkin kawasan kampung tu memang ada gangguan ataupun coverage internet ni memang tak kuat sampai dah terpaksa ambil belajar sikit, itu kes-kes khas perlu dimaklum pada pensyarah. Baik, jadi merujuk pada tadi, buffer time untuk soalan esei 1 jam dan 15 minit untuk soalan multiple choice question. Jadi maknanya buffer time kalau soalan ni multiple choice question, memang asalnya 2 jam setengah, dia hanya tambah lagi 15 minit. Jadi 2 jam 40 minit. Okay. Tapi untuk soalan esei dia 1 jam. Maknanya kalau 2 jam setengah, paper tu akan jadi 3 jam. Okay, maksudnya termasuk untuk kita upload soalan jawapan balik. Ya. Pelajar dibenarkan merujuk kepada mana-mana rujukan yang digunakan oleh pensyarah. Baik, ini saya nak sebutkan. Konsep kita ialah open book test. Kan? Ini terpulang tertakluk kepada pensyarah subjek masing-masing lah. Open book test ni maknanya bagi setengah subjek, kalau pensyarah dia benarkan untuk buka buku, boleh. Kan? Tapi tak semesti jawapan ada dalam buku tu. Soalan mungkin soalan aplikasi lah. Kita kena gunakan, boleh gunakan konsep-konsep yang ada di situ, kaitkan dengan soalan yang ditanyakan dalam exam nanti. So kita mungkin soalan background macam tu lah. Untuk dia bukan soalan direct daripada buku. Jadi apa-apa ni terkandung kepada arahan daripada pensyarah subjek masing-masing. Okay. Belajar menjawab soalan esei secara menaik dengan menggunakan buku jawapan asal mula dalam versi Microsoft Word yang disediakan dalam pautan GOS ataupun yang platform lain, dan memuat naik dokumen tersebut atau menukarkannya ke versi PDF sebelum memuat naik ke ruangan yang disediakan dalam pautan di ruangan yang disediakan dalam GOS atau platform lain yang dibenarkan bagi kursus masing-masing. Yang saya sebut tadi, memang asal mula ni dah ada dalam GOS, kita cuma download dan jawab di situ. Dan bagi siapa yang tak ada peranti tadi, dia boleh tulis tangan, boleh. Tapi yang pasti kena scan dan upload balik dalam versi PDF. Okey. Jadi tukar dulu baru submit ke dalam GOS. Baik. Seterusnya pensyarah memiliki budi bicara untuk membenarkan pelajar menjawab secara tulisan tangan ke atas kertas jawapan, di atas kertas jawapan bagi soalan esei syariah bahasa Arab, atau sekiranya pelajar terpaksa menjawab secara tulisan tangan di atas kertas, di atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh pensyarah kursus tersebut. Okey, ini kebenaran khas daripada pensyarah. Jadi maklumkan kalau dia ada masalah, dimaklumkan awal. Dan pelajar perlu menandatangani di sudut sebelah kanan bawah setiap helaian jawapan dan meletakkan nombor muka surat pada setiap helaian tersebut. Ini bagi siapa yang tulis tangan, dia kena tanda tangan di bawah tu. Itu adalah tulisan dia. Dan pelajar perlu mengimbaskan setiap helaian jawapan, dikumpulkan menjadi satu dokumen berbentuk PDF dan memuat naik ke ruangan yang disediakan dalam pautan kuis ataupun tugasan platform kuis. Okey. Ini ada ruang nanti submit balik ataupun upload balik di ruangan yang dah pun disediakan. Okey. Saya buka ni, kalau siapa-siapa yang sambil-sambil tu nak tanya soalan, mungkin dia tak berapa nak jelas, dia boleh tanya. Okey. Yang ke-9, semua jawapan bagi peperiksaan akhir khusus perlu dihantar dalam tempoh waktu peperiksaan seperti yang dinyatakan dalam perkara 5. Dan pelajar boleh dianggap gagal melaksanakan peperiksaan akhir sekiranya tidak menghantar dokumen jawapan dalam tempoh tersebut. Maknanya waktu menjawab termasuk buffer time 3 jam setengah, jadi kena selesai semua dalam tempoh sebelum dalam tempoh 3 jam setengah, tak lebih daripada 3 jam setengah. Bagi paper yang asalnya 3 jam setengah lah, termasuk buffer time tadi. Okay. Dan setiap versi, setiap file versi Microsoft Word ataupun PDF, jawapan final exam yang dihantar perlu mempunyai helaian muka hadapan yang mengandungi butiran berikut. Ada numerik, nama pelajar, fakulti, semester, tarikh, kod kursus, nama kursus dan nama pensyarah. Macam biasa kita menjawab dalam inilah siapa yang pernah berada jawab face to face, macam ni keadaan. Jadi siapa-siapa yang atau satu khasnya dan tak pernah lagi ikut exam USIM ni, pastikan item-item ini ditulis di muka surat hadapan. Okey. Pelajar tidak dibenarkan dan boleh dianggap melanggar peraturan peperiksaan sekiranya melakukan perkara-perkara berikut sepanjang tempoh peperiksaan. Pertama, berkongsi jawapan peperiksaan akhir di antara satu sama lain dalam kalangan pelajar khusus. Tak boleh. Yang kedua, memohon pertolongan daripada individu lain pun tak boleh.
Menggunakan apa sahaja bentuk tarian internet untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan yang diberikan. Tak boleh search dalam internet. Maknanya dibaca siap-siap lah. Saya rasa dalam setiap subjek pun pensyarah dah bagi pun mungkin dah bentuk latihan dan sebagainya. Cuba ulang kajian tu lah. Jadi kita baca siap-siap. Jadi untuk nak cari bahan internet, kita kena jawab tu tidak dibenarkan. Tapi nak buka buku untuk cari konsep-konsep tu mungkin boleh. Baik. Yang berikutnya berkomunikasi. Tak boleh berkomunikasi, berbincangkan atau berhubung dengan mana-mana pelajar. Kontak kawan dia, telefon kawan dia, tanya soalan. Tak boleh. Menipu ataupun cubaan menipu atau berkelakuan mengikut cara yang boleh ditafsirkan sebagai menipu dalam peperiksaan. Baik, ini ditekankan banyak kali ni, tapi kita pun dah tahu kan, sebenarnya kita ni TV kita dengan Allah Ta'ala lah. Kita pun tahu, kita boleh macam mana, sebab peperiksaan ni tujuannya untuk menguji kefahaman kita. Dia bukan markah untuk menjadi perkiraan, tapi kalau kita boleh menjawab dengan tepat, dengan mana kita faham lah. Jadi kalau kita bergantung dengan sumber lain untuk menjawab, maka kita tak pernah faham sebenarnya. Jadi saya ingat kita pandang secara positif lah, kita ambil dari segi integriti itu setiap tak ada, tambah pula kita ni pada halal dan haram kan. Syariah industri halal. Jadi pastikan jawapan kita jawapan yang halal. Okey, bukan syubhah. Baik, berikutnya pensyarah boleh menggunakan perisian Turnitin untuk menyemak skrip jawapan pelajar bagi memastikan pelajar tidak melanggar perkara sebelah di atas. Yang ni kalaulah siapa yang nak tiru cedok sebiji berinternet, cara ni dia boleh guna Turnitin untuk trace apa jawapan yang kita ambil pada internet. Okay. Pelajar yang tidak dapat menduduki peperiksaan akhir pada masa yang ditetapkan kerana tidak sihat ataupun wujud alasan yang munasabah yang berkaitan perlu mengemukakan permohonan untuk peperiksaan gantian secara bertulis serta dokumen sokongan ke fakulti dalam tempoh 5 hari bekerja selepas tarikh peperiksaan tersebut. Ini bagi kes kalau ada mungkin dia kena sakit dan sebagainya, ada sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, dia boleh ambil untuk exam gantian. Okay. Dan yang berikutnya, pensyarah boleh memuat turun jawapan pelajar daripada ruangan yang ditetapkan dalam goals atau platform lain yang dibenarkan bagi kursus masing-masing untuk tujuan penandaan dan pemarkahan. Jadi maknanya nanti dah jawab semua, pensyarah akan download dan juga untuk ditandalah tersebut. Sekiranya pelajar menghadapi masalah teknikal ketika peperiksaan sedang berlangsung yang menyebabkan pelajar gagal untuk mengakses ataupun memuat naik jawapan ke platform goals atau platform yang lain yang ditetapkan bagi kursus masing-masing dalam tempoh masa menjawab yang ditetapkan, pelajar wajib mengisi borang laporan masalah teknikal peperiksaan dan melampirkan screenshot. Okay. Siapa yang masalah, sila isi siap-siap itu untuk dimaklumkanlah kepada pensyarah yang okey. Yang ke-16 ni saya rasa untuk pensyarah perlu bersedia untuk sebarang permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam tempoh peperiksaan tersebut dan pensyarah boleh merujuk masalah teknikal kepada SDEC. Jadi insya-Allah setiap kali subjek itu pensyarah akan tunggulah, akan berada bukanlah tunggu macam dalam kita dalam exam tu, tapi dia akan onkan phone dia. Sebarang masalah yang berlaku boleh maklumkan terus WhatsApp ke kepada pensyarah yang terlibat dalam subjek tersebut lah. Okey. Baik. Jadi saya rasa itu saja kot untuk perkataan ini. Apa yang penting ialah kita tekankan tentang integriti lah. Jadi insya-Allah saya harapkan para pelajar kita ni ada sifat integriti dan juga rasa ihsannya. Kita belajar tentang iman Islam, iman ihsan. Jadi iman ihsan itulah yang akan kita praktikkanlah sepanjang tempoh peperiksaan ini. Insya-Allah saya rasa dengan berkat jawapan yang kita jawab sendiri itu, kita faham tu, insya-Allah kerjaya kita pun berkat, rezeki kita pun berkat sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Baik, jadi saya bukalah kalau ada sebarang permasalahan ataupun yang nak ditanyakan berkenaan dengan garis panduan. Ya kan? Ada? Doktor, saya nak tanya. Okay, sila.
Kalau answer booklet tu, kita boleh download awal ke ataupun macam hari nak exam baru kena download? Okay, answer booklet tu sama aja. Jadi kita boleh download siap-siap. Jadi boleh download siap-siap dan pakai answer booklet tu untuk subjek-subjek yang lain juga. Yang akan appear, soalan dia akan appear tepat pada masanya. Contohnya soalan ni untuk periksaan yang pertama mungkin answer booklet dan juga soalan akan appear tepat contohnya pada jam 2:30 petang lah. Dan jadi answer booklet tu kita save siap-siap, yang kosong tu kita boleh pakai tu yang berikutnya. Jadi soalan tu memang akan on time. 2:30 dia baru appear. Kamu download dan jawablah yang diberikan. Okay. Cuma yang saya nak highlightkan tadi tu, surat aku janji tu memang setiap subjek kan. Setiap subjek dia kena kamu kena isi lah macam kita buat dalam exam face to face dalam dewan tu lah. So dia ada surat aku janji ni kena di-uploadkan. Jangan lupa untuk upload dalam kurs bagi setiap subjek tersebut. Okay, Sakinah. Faham Doktor, terima kasih. Yang lain ada lagi? Doktor. Ya. Dengar. Sila ni. Hello? Doktor, saya nak tanya, untuk pelajar yang dia punya tarikh final exam dia sama dengan waktu diorang untuk vaccination, nak vaksin kan? Sebab ada juga pelajar yang clash waktunya, ataupun kalau tak clash pun dia macam tak sempat lah macam tu. Apa dia punya prosesnya Doktor kalau waktu tu clash dengan waktu vaccination? Okey. Kalau clash dengan waktu vaccination, kita boleh katakan ada keuzuran lah ataupun ada sebab untuk ditangguhkan peperiksaan. Kalau vaksin tu memang tak boleh nak tangguh dah, kena hari yang sama juga, clash dengan final exam. Maka saya boleh diisilah isi borang yang saya sebutkan tadi, borang untuk tangguh peperiksaan kita untuk ambil peperiksaan gantian. Okey. Jadi permohonan untuk ambil exam ganti secara bertulis kepada siapa? Hantar kepada pensyarah masing-masing. Kan? Kepada fakulti. Dan dokumen sukupan ni macam tu boleh dapat tarikh tu pada hari 5 Ogos macam tu. Jadi dokumen yang dikata bukti yang dia pergi ambil vaksin 5 Ogos tu dia sepikkan sekali dalam tempoh 5 hari selepas tarikh peperiksaan. Contohnya 5 Ogos. Peperiksaan tu 5 Ogos. Jadi dalam tempoh 5 hari tu 6 sampai 10 tu dia boleh tempoh dia untuk apply untuk mohon untuk dia adakan exam gantian untuk paper tersebut. Boleh lihat. So maknanya alasan yang munasabah lah. Kalau vaksin kita kata alasan yang munasabah lah. Doktor, saya ada soalan. Sila Nazria. Kalau contohnya macam answer booklet tu, kiranya kalau untuk first exam tu, kiranya macam tadi doktor kata yang first tu boleh simpan terus macam tu. Tapi untuk yang first kali kiranya tu dia akan keluar, kiranya answer booklet tu boleh dapat time jawab aku janji tu pun aku janji tu, atau kiranya bila dah start 2:30 tu baru keluar answer booklet tu kiranya untuk dapat yang first tu. Sebab nanti mesti kena print kan untuk nak ni semua, jadi dia tak akan ambil masa macam tu. Jadi kalau boleh nak tahu masa dia keluar time pukul 2:30 tu lah kan? Rasanya untuk yang pertama tu dia akan keluar semua 2:30. Sebab setting masa dalam kurs semua dah buat 2:30. Untuk yang pertama saja mungkin answer booklet tu kamu akan ambil masa sikit lah. Kan? Jadi lepas tu boleh pakai booklet yang sama. Sebab dia sama aja. Cumanya yang pastikan maklumat yang diperlukan tadi kamu tulis di hadapan. Okey, faham doktor. Terima kasih. Doktor, Ya, silakan. untuk borang peperiksaan ganti tu nak ambil daripada mana?
Okey, yang tu dia apa ni, permohonan ni dia tak ada borang rasanya ni. Dia hanya kita buat surat sendiri maklum kepada pensyarah lah, kan? Kepada fakulti, kepada fakulti maklumkan, tulis surat secara rasmi maklum kepada fakulti berserta dengan dokumen tu dalam tempoh 5 hari kita buat surat sendiri untuk ambil exam. Dan nyatakan sebab lah kenapa nak ambil exam gantian tu. Nak ambil silver dan sebagainya. Okey, maklum doktor. Terima kasih. Okay, ada lagi soalan yang lain? Okey, bagi pelajar yang menghadapi worst case scenario, contoh memang tak boleh buka goal langsung-langsung, kan, nak dekat buka nak masa nak menjawab pun tak boleh nak upload ataupun tak boleh nak download soalan, kes yang macam ni sila maklumkan segera kepada pensyarah. InsyaAllah akan ada solusi. Pensyarah tu akan ada solusi lain lah. Khas, saya tak sebutkan lah macam mana solusinya, tapi memang ada solusi dan yang penting sila maklumkan sahaja kepada pensyarah. Maklumkan. Okay. Jadi mungkin kes ni mungkin tidak secara goals lah. Dia akan ada kaedah lain. Doktor. Ya. Yang solusi khas yang doktor cakap tadi tu, itu maknanya after buffering time yang telah diberi lah kan? Kalau still tak boleh nak upload juga jawapan tu. Okey, dia macam ni adik. Bagi yang saya masukkan ni, bagi pelajar yang untuk nak akses kepada goal pun tak boleh. Jadi bila tak boleh akses goal, macam mana dia nak dapat soalan kan? Yang ni kena, kalau memang dia ada masalah macam tu, ataupun memang di kampung dia memang macam tu dah, kan? Jadi sila maklumkan awal. Supaya pensyarah boleh bagi soalan kepada dia dengan cara yang lain. Tapi kalau kes yang Alik sebut tadi tu, sebab ada buffering time pun dia, sebab tu bagi sejam. Masa menjawab itu sebenarnya 2 jam setengah. Sejam tu untuk upload masuk dalam goal. Okay. Kecuali memang dia jawab 2 jam setengah dah, sejam tu loading tak masuk lagi. Yang ni boleh masuk. Boleh maklumkan kepada pensyarah lah. Mungkin ada pertimbangan kerana internet tak kuat dan sebagainya. Okay. Boleh Halia? Boleh doktor. Doktor ada soalan di ruangan komen. Di ruangan chat. Ya. Soalannya saudara ni tanya berkenaan dengan laporan masalah teknikal peperiksaan tu nak dapat dekat mana? Sebab dia kata laporan masalah tu perlu diminta dari pensyarah ke atau macam mana doktor? Okey, borang ni okey ni yang ke-15 ni. Ada borang borang laporan masalah perkara ada dalam goals. So download borang tu dan isi dan juga tangkap layar screenshot sistem ni. Contohnya maksudnya ialah kita screenshot dengan uploading tak habis-habis kan. Itu sebagai bukti dah memang dia ada masalah untuk nak upload jawapan dalam goals. Borang ni ada dalam goals. Borang ni saya rasa boleh lah kalau nak prepare siap-siap. Nanti bila dah tu boleh di prepare lah, kalau ada masalah boleh isi. Okey, baik betul. Untuk sudut-sudut yang lain, kita insyaAllah akan buka soalan sampai 3.51. Ada lagi kurang dalam 2 minit. Jadi siapa yang nak tanya boleh silalah tulis di ruangan chat ataupun boleh open mic. InsyaAllah kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan sesi ataupun slot yang kedua. Okey. Jadi nak tanya boleh. Silakan. Tafadhol. Okey, saya akhiri dulu untuk slot yang saya ni. Sambil-sambil kalau ada yang tak boleh tanya kemudian, dan saya serahkanlah kepada MC untuk serahkan slot kedua kepada Dr. Muhammad Ahmad. Dr. Tisa pun ada dalam ni. Silakan MC. Terima kasih doktor. Jadi untuk pelajar yang ada apa-apa soalan nanti boleh rujuk kepada Dr. Maidin
untuk apa-apa, untuk perlukan kontak ke apa. Dan insyaAllah tanpa buang masa lagi kita akan teruskan dengan slot motivasi yang akan disampaikan oleh Dr. Nisa. Dan slot motivasi ni tajuk dia santai tapi sampai. Dan untuk pengetahuan student juga, Dr. Nisa ni merupakan alumni daripada College Universiti Islam Malaysia yang sekarang ni kita dah gelar USIM lah, Universiti Sains Islam Malaysia, dan beliau merupakan dan beliau mendapat kelulusan daripada ijazah sarjana muda syariah dan kehakiman dengan kepujian kelas pertama pada tahun 2005. Dan yang lebih mengejutkan, beliau merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar untuk penggal 2002, 2003 dan 2003, 2004. Maknanya apa orang panggil pensyarah ataupun pensyarah untuk slot motivasi kali ini, saya boleh katakan memang orang yang sangat tepat, mempunyai kepemimpinan yang hebat dan juga akademik yang cukup cemerlang. Jadi sekarang ni juga Dr. Nisa berkhidmat sebagai pensyarah kanan FSU, dan Dr. Nisa juga pernah mengajar kami lah untuk batch pertama di 2 sem lepas tak silap, dan boleh dikatakan kelas dengan beliau sangat seronok, sangat santai dan tenang, dan segala persoalan yang rumit pun saya rasa Dr. Nisa boleh bantu kami untuk menjawab lah. Dan jadi tanpa buang masa, saya menjemput Dr. Nisa untuk slot yang kedua, motivasi santai tapi sampai. Dipersilakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke? Boleh dengar suara saya? InsyaAllah. Okey. Sampai pukul berapa ya? Kalau 4 suku okey ya? 4 suku atau 4.20? 4 suku lah kot. Kita ringkas ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dikasihi pengacara majlis atau MC kita pada hari ini, Saudara Alif Haikal, sahabat saya Dr. Mahidin Saleh selaku ketua program untuk program sarjana muda syariah dan industri halal, dan juga seterusnya para pelajar yang terlibat pada sesi pada petang ini, taklimat dan juga sesi motivasi. Saya kira saya bukanlah yang terbaik lah. Patutnya Dr. Mahidin sendiri pun dia boleh lajak sambung dengan sesi yang kedua. Sepatutnya dia sendiri pun dah boleh sebenarnya. Dia juga bukan calangan orang, bukan kaleng-kaleng lah bahasa sekarang. Juga seorang pelajar penerima anugerah dan juga Presiden Majlis Perwakilan Pelajar juga selepas sesi saya. Tapi mungkin Dr. Mahidin nak adakan kelainan sedikit, so saya cubalah untuk mengisi kekosongan atau slot pada petang ini. Cumanya saya pertamanya nak ucapkan terima kasihlah pertamanya kepada penganjur yang memberi ruang kepada saya, dan saya rasa sesi ini adalah satu sesi untuk macam bagi semangat untuk kita kita panggil recharge balik lah, sebab kita we are right in the end of the semester. Kita betul-betul ada di penghujung semester. Minggu ni adalah minggu terakhir, banyak kelas yang dah tamat dan akan melalui fasa examination, peperiksaan yang akan kita lalui beberapa tempoh lagi lah. Dan saya difahamkan kalau subjek yang saya ajak pelajar yang saya mengajar ni, saya tanya, saya buat survey, ada lebih kurang 8 kursus yang mereka ambil lah, macam pelajar tahun 1 untuk fiqh fatwa. Saya tanya mereka ambil 8 subjek. Kalau yang pelajar semsih ni mungkin lebih kurang macam tu kot. Berapa subjek ambil semester ni kalau saya boleh tahu, kalau tahun 1? Tahun 1 ada berapa subjek? 8, 9? 9. Okey, kalau tahun 2, ni ada tahun 2 sekali kan? Nah, Alif tahun 2 lah kan? Lebih kurang tu lah kot, lebih kurang jumlah subjek yang diambil. Jadi kalau lihat secara average, setiap subjek tu ada 4 tugasan lah sebagai contoh. 1, pembentangan. Pembentangan tu pula ada 2, pembentangan berkumpulan, pembentangan secara individu.
kemudian apa lagi, penulisan ataupun kita buat macam-macam lah. Setengah pensyarah tu buat quiz, ada yang buat midterm examination, ada buat kalau berkaitan subjek undang-undang ada case review, ada statute review. So average ada 4 tugasan. So kalau lah 8 subjek atau 8 kursus, akan ada 32 tugasan yang memang akan menyebabkan kita rasa kadang-kadang stres. Jadi kita pun risau sebenarnya, para pensyarah ni pun risau, takut pelajar kita ni stres, kita pun bimbang nanti dia duduk seorang-seorang dalam bilik dekat rumah dia ada stres, kita risau jadi macam baru ni kes 2 orang pelajar UiTM tu kan. Jadi mungkin isunya tak dipasti lagi lah dia punya bedah siasatnya sebab apa dan sebagainya, tapi di pihak pensyarahnya mungkin sebagai iktibarnya kita cuba membantu para pelajar sebab kita tak nak pelajar-pelajar ni terasa tertekan, sebab rasa depressed ni satu perasaan yang jika disimpan ia akan build up, akan berkembang dalam diri kita kalau kita tidak share dengan orang, minta pandangan untuk selesaikan, dan dia akan boleh jadi macam-macam masalah. Dan kita dengar hari ini macam-macam isu lah. Kita tengok masyarakat di luar sana ada yang tertekan dengan kehidupan, yang hilang mata pencarian. Bayangkan kalau satu keluarga hilang mata pencarian, perlu disara anak-anak dan tanggungan di dalam satu keluarga. Bayangkan daripada T20 yang mana pendapatan mungkin 20,000 sebulan, tiba-tiba jatuh kepada B40 sebab syarikat dah bankrupt, gulung tikar. So kita boleh fahamilah sekarang ni bagaimana keadaan yang berlaku di luar. Jadi sebagai pelajar ni, saya harapkan kalau ada masalah dan sebagainya boleh share dengan pensyarah, boleh bagi tahu dekat universiti kita ada pegawai psikologi atau kaunselor, kita boleh ajukan permasalahan yang mungkin kita boleh dapatkan penyelesaian. So saya harapkan yang ada dalam ni insya-Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan dan tidak ada apa-apa masalah untuk meneruskan pengajian. Kalau yang tahun 2 anda berada di tahun 2, maknanya berada di pertengahan pertengahan perjalanan pengajian di USIM lah. Maknanya lepas ni masuk semester yang berikutnya, tahun yang ketiga kan, betul. Ini sekarang ni tahun 2, maknanya perjalanan anda masih berbaki dalam 2 tahun hingga 3 tahun lah untuk pelajar tahun pertama. Jadi saya rasa kesempatan untuk belajar dalam norma baru ni adalah satu pengalaman yang baru juga untuk anda semua dan juga untuk diri saya sebagai pengajar, tenaga pengajar yang sebelum-sebelum ni kalau mengajar memang berhadapan dengan pelajar, kita lebih kita nampak pelajar kita boleh ada eye contact, ada kita ada interaction secara fizikal, maknanya kita boleh jumpa dia, kita boleh tegur sapa, kita nampak dia dekat belakang, kita boleh tanya dia. Tapi dalam norma baru ni mungkin situasi itu dah tak ada. Maknanya kita dah tak nampak pelajar kita hanya tengok dekat skrin je. Kadang-kadang rasa macam bercakap sorang-sorang, tapi kita harapkan pelajar-pelajar semua mendengar lah masa kita bagi lecture dan sebagainya. Mungkin ada kekangan-kekangan tertentu, mungkin pelajar kadang-kadang ialah masalah internet dan sebagainya, sebab itulah kita pernah ada communication dengan pensyarah dan sebagainya. Jadi mengambil kesempatan pada petang ini, saya tanya juga Dr. Mahidin nak cerita tentang apa ni sebenarnya petang ni kan, sebab semua pelajar yang ada ni semua hebat-hebat belaka dah kan, jadi dah masuk ke USIM ni, dah ditapis, dah disaring, maknanya bila dah ada dalam kampus USIM ni maknanya dah hebat, dah cemerlang lah insya-Allah. Cumanya Dr. Mahidin minta sedikit sebanyak bagi pandangan, bagi inilah orang kata apa, tasjiat lah, dalam syaratnya tasjiat, bagi bagi semangat, encouragement, motivation. Jadi saya sebenarnya bila dijemput untuk bagi motivasi ke apa ke, saya lebih suka untuk bukanlah nak cerita tentang diri sendiri, tapi nak cerita pengalaman yang mungkin saya pernah lalui. Jadi saya seperti anda juga, saya hanya orang biasa saja, orang kampung. Kebanyakan yang kita ni yang datang ke USIM ni daripada kampung, daripada golongan B40. Jadi saya pun memang daripada B40, family saya bukanlah orang kata apa, orang yang have ataupun geng-geng kayangan tu. Saya hanya orang biasa saja. Family saya 16 adik-beradik, bayangkanlah 16 orang adik-beradik, saya yang ke-6. Ibu saya pula meninggal ketika saya 11 tahun. Bayangkan membesar dalam keadaan tidak ada ibu kandung dengan ibu yang barulah, ibu tiri. Jadi maknanya segala kesederhanaan atau kesukaran yang dilalui di peringkat awal pengajian, alhamdulillah Allah Taala bantu. Ayah saya pun banyak memberi sokongan dan tamat di peringkat sekolah menengah sama juga dengan Dr. Mahidin, kami sama sekolah yang sama di Mata Mahmud, dan habis tu saya pergi ke Darul Quran dan kemudian masuk ke USIM.
Okay, masuk ke USIM ni pun saya pernah cerita juga dalam beberapa sesi saya sebelum ni, saya dapat ke USIM ni pun panggilan kedua sebenarnya. Nyari-nyari saya tak dapat sama belajar sebab saya guna saluran diploma. Diploma ni waktu tu dia bagi orang kata apa, second intake lah, maknanya diutamakan pelajar daripada STAM, STPM, Tamhidi yang dapat laluan terus ke sarjana muda tahun pertama. Yang diploma ni dia akan hold dulu sebab diploma ni dah boleh guna untuk bekerja kan. Jadi dia hold dulu, kalau ada kekosongan yang ditinggalkan oleh golongan yang batch yang pertama tu, maknanya yang panggilan pertama tu, barulah yang panggilan kedua akan masuk. Jadi saya masuk menggunakan second intake lah, ambilan yang kedua. Jadi saya ingat lagi saya masuk dulu ke QUIM tu, di Fakulti Pergigian kita lah sekarang ni, di Pandan Indah tu, tempat saya belajar dulu. Saya masuk tu dah 3 minggu macam tu lah, kuliah dah berjalan. Jadi saya tertinggal jugalah dengan pelajar-pelajar lain. Jadi masuk tu kita pun jadi nak adopt dengan situasi keadaan pembelajaran, dan alhamdulillah dapat juga tamatkan pengajian walaupun peringkat awal tu rasa macam ragu-ragu juga, betul ke masuk sini ni, sebab kampus kampus sementara, universiti pun masih baru. Jadi kadang-kadang ada juga yang cakap macam bila kita, macam saya masuk batch yang ketiga, jadi universiti ni baru, bila baru orang tak berapa yakin lagi dengan produk USIM. Jadi macam bimbang juga nanti kalau kita graduate laku ke ijazah kita ni kan. Nama apa college university, saya sendiri pengalaman balik kampung orang tanya belajar kat mana ni, kat QUIM ni universiti apa, bawah UIA ke. Jadi masyarakat luar masih belum mengenali universiti. Mungkin anda tidak menghadapi dilema itu kerana sekarang sebut USIM semua orang dah kenal. Balik kampung orang tanya belajar mana ni, USIM, oh USIM dekat Nilai tu tepi highway. Jadi semua orang kenal universiti kita dan tahu produk dia macam mana, tahu track recordnya macam mana sebab dah 21 tahun. Tapi ketika saya masuk masa tu baru tahun yang ketiga USIM beroperasi, iaitu pada 2002. Anda saya tak tahu berada di mana, mungkin di sekolah rendah mungkin. Jadi maknanya tua adalah saya, sebab bila sebut 2002 dah masuk kampus tu maknanya sekarang dah tua lah sikit. Okey, berbalik kepada persediaan peperiksaan. Jadi saya nak share pengalaman masa saya belajar dululah. Okey, saya bukanlah pelajar yang terbaik sebab saya pun banyak berterima kasih kepada kawan-kawan. Sebab saya sebenarnya bila saya terlibat dengan Majlis Perwakilan Pelajar, tempoh pengajian saya 3 tahun. Masa tu program ijazah, programnya adalah 3 tahun. Jadi maknanya dia punya course, credit hours tu, dia dikompreskan, dia padatkan nak bagi tamat dalam masa 3 tahun. Jadi kita boleh bayangkan dalam tempoh 3 tahun tu, 2 tahun saya telah habiskan untuk Majlis Perwakilan Pelajar. 2/3 daripada tempoh pengajian tu saya telah dambakan untuk kepimpinan pelajar, kerana saya telah pun diberi tanggungjawab sebagai Presiden Majlis Perwakilan Pelajar yang saya rasa sangat sibuk. Kadang-kadang kita tengah datang kelas tiba-tiba dapat call daripada pegawai Majlis Perwakilan Pelajar cakap ada kena attend program pelajar dan sebagainya. Kena datang mesyuarat dengan HCP nak buat program pelajar. Kalau dekat-dekat majlis convocation lagi sibuk, lagi kalut sebab kita majlis MPP akan menjadi urustia untuk majlis pesta convocation. Jadi macam-macam benda lah kadang-kadang kita masa kita tu menjadi semakin kurang lah nak banding dengan orang lain. Tapi alhamdulillah bila kita disibukkan dengan benda-benda macam tu, kita akan susun waktu kita. Sebab kadang-kadang bila kita tak ada apa langsung nak buat, kadang-kadang kita akan berkecenderungan untuk tak menyusun waktu kita, sebab kita tahu masa kita banyak, relax dulu kan, malam ni boleh buat, besok boleh buat. Jadi assignment kita tu kita dekat-dekat ujung-ujung baru kita buat. Tapi kalau kita ada aktiviti-aktiviti kurikulum dan aktiviti yang lain, mungkin kita terpaksa menyusun. Sebab kalau kita tak susun waktu kita, mungkin kita tak tahu nak selit dekat mana. Jadi di sinilah banyak membantunya adalah kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita buat study group. Saya masih ingat kalau final exam tu, kalau besok nak exam tu, malam tu kita macam masa tu ialah duduk dekat hostel kan, college kediaman, kita boleh jumpa dekat bilik siapa-siapa buat study group, kita tengok soalan-soalan yang lepas. Jadi benda-benda tu banyak membantu kita dalam preparation. Cumanya mengambil kira kondisi anda semua yang berada dalam situasi pandemik ni, saya pun ialah mungkin tips saya yang saya bagi, tips saya tu mungkin tak boleh nak apply lah sebab anda tak berada di dalam kampus, tak berada dengan kawan-kawan
cabaran. Jadi itu antara halangan dan cabaran lah. Tapi mungkin bukan platform online. Sekiranya anda nak buat study group, boleh je guna Zoom ataupun boleh guna Google Meet. Buat study group, mungkin boleh study tajuk-tajuk tertentu. Kalau kawan kita tu kita nampak dia agak mahir ataupun faham lebih sikit pada yang lain, minta dia explainkan kepada kawan-kawan yang lain. Gunalah Google Meet tu, rasanya dia tak ada hard limit masa. Kalau Zoom ni mungkin kalau yang biasa punya 40 minit maksimum. Okey, so mungkin boleh pelbagaikan kaedah macam sekarang ni lagi mudah sebab boleh gunakan platform internet. Macam zaman kami dulu belum meluas lagi penggunaan internet. Semua pakai SMS. Kalau ingat lagi, saya ingat waktu tu SMS ni maknanya kadang-kadang nak jimat sebab SMS ni dia ada blok huruf dia sampai 150 aksara ataupun digit atau huruf atau letter. Kalau lebih satu ni dia dah charge blok yang berikutnya. Kalau satu tu satu message tu 20 sen, jadi kalau kita terlebih satu huruf untuk message berikutnya dia dah kira 10 sen, dia dah charge. Jadi kita pun terlalu orang kata yalah kita guna duit untuk top up semua dan sebagainya. Jadi waktu tu internet yang agak terhad. Jadi kita punya referen ni banyak kena ni lah, pergi library, baca apa referen yang ada lah dengan segala keterbatasan yang ada tersebut. Jadi kalau zaman anda ni saya rasa banyak maklumat yang anda boleh dapat. Maknanya cuma kalau untuk program yang anda lalui, yang anda ambil sekarang ni, iaitu program halal ni, sekarang ni sangat banyak dia punya referen banyak ya yang menulis tentang halal. Di segi saya pun bila saya mengajar subjek pentadbiran undang-undang Islam yang saya ajar pelajar tahun 1 atau 2 lah sekarang ni, dulu tahun 1 yang saya ajar dulu ni, ada juga elemen halal. Kita tengok di sini mungkin isu-isu undang-undang berkaitan halal di Malaysia ni yang dikira sebagai undang-undang yang tidak stand alone, yang tidak ada satu undang-undang yang khusus. Dia terpisah-pisah, ada di macam-macam bentuk undang-undang. Kalau dari segi logonya dia ada dekat Trade Description Act, di bawah seliaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Kalau pasal premis perniagaan makanan tu disediakan bersih atau tak bersih, dia ada akta lain pula. Tu dia ada Food Act, akta makanan. Yang ni pegawai penguatkuasa lain pula yang kena datang, iaitu Jabatan Kesihatan, pihak berkuasa tempatan. Jadi itu kekangan-kekangan yang ada di negara kita ni. Maknanya kalau nak buat penguatkuasaan tu, dia tak boleh buat satu agensi saja, dia kena buat secara bersepadu. Pegawai daripada inspektor kesihatan kena datang, majlis bandaran kena datang. Sebab majlis bandaran sebab dia nak sita premis tu, sebab dia dah makanan tu dia tidak, yang di prepare tu mungkin tidak memenuhi piawaian tertentu kan. Kalau kita dengar berita kan, bila pergi kat ruang masak tu, kita tengok kan ada ayam-ayam yang sebelum masak tu diletak dekat toilet saja kan. Maknanya macam mana hygiene? Sebab halal ni bukan sebab halal saja, dia ada elemen thayyiban, halalan thayyiban. Dia ada elemen kebersihan, hygiene ataupun kita panggil cleanliness, kebersihan. Itu juga adalah satu yang dituntut oleh agama, tidak hanya semata-mata berkait dengan slaughtering ataupun kaedah sembelihan semata-mata. Banyak lagi, terlalu luas bidang halal ni, yang saya rasa bila anda terokai bidang halal ni sebenarnya memberi ruang anda untuk pergi lebih jauh. Saya nampak halal ni boleh pergi lebih jauh kerana di Malaysia kita ni kita ada macam-macam platform yang anda boleh terokai selepas ni, macam ada Halal Development Corporation, ada company-company, industri yang mana nak dapat sijil atau certification halal ni, dia kena ada eksekutif halal. Jadi saya nampak di situ, di segi prospek kerjayanya insya-Allah akan kompetitif lah. Maknanya sijil yang anda perolehi kelak nanti akan ada nilai tambahnya lah untuk bersaing dengan graduan-graduan lain. Sebab kita tahu cabaran sekarang ni dah makin mencabar. Keadaan nak dapat kerja sekarang susah. Lebih-lebih lagi kalau kita bayangkan setiap universiti boleh produce dalam 2,000 lah. Imagine 2,000 orang graduan setiap tahun dikeluarkan oleh satu universiti awam. Dan di universiti di Malaysia ni ada 20 universiti awam, dan 20 universiti awam ni dia minimum kalau 2,000 kalau UiTM yang ada cawangan di setiap negeri, jadi lebih lagi lah kita boleh expect, maknanya sangat ramailah graduan yang akan bergraduat di pada setiap tahun. Itu yang dalam negara, itu yang universiti awam. Universiti swasta ada lagi macam MMU, Universiti Petronas, Uniten, banyak lagi college Quiz, kalau di Kedah Unisham, USAS. Macam-macam universiti ataupun college universiti ni yang swasta ni juga akan mengeluarkan produk mereka yang mana terpaksa bersaing.
tu tak balik, tak kira yang balik daripada overseas lagi. Kalau buat bidang perubatan, pergi pengajian Islam balik daripada Mesir, balik daripada Jordan, balik daripada UIN dekat mana, dekat Aceh ke, dekat Indonesia kan. Jadi anda akan bersaing. Itulah persaingan yang medan yang sebenar ni selepas tamat belajar. Tapi saya yakin sekiranya anda mampu melengkapkan diri dengan kemahiran dan skill. Sebab itulah saya pesan juga kepada pelajar-pelajar saya setiap kali dalam kelas tu, saya pesan bila datang kelas tu dah masuk ke peringkat universiti ni, kalau tahun 1, tahun 2 tu kita dah kena start fikir dah ke arah mana kita nak pergi lepas tamat belajar. Sebab benda tu kalau kita dah nampak hala tuju, kita akan lebih serius dan lebih fokus dalam pengajian kita. Sebab kita tahu dah kita nak ke mana. Macam saya mengajar tu pelajar fiqh fatwa, saya tanya mereka ada yang nak jadi dalam bidang guaman, ada yang bidang Islamic Finance, ada yang bidang halal. Jadi kalau dia dah nampak hala tujunya, nanti pada peringkat semester yang terakhir atau 2 yang terakhir tu dia dah boleh pilih subjek elektif yang ada kena-mengena dengan bidang dia. Kalau dia minat guaman syar'i, dia nak masuk jadi peguam syar'i, jadi dia akan pilihlah subjek elektif peguam syar'i. Kalau dia minat eksekutif halal, kalau dia ambil fiqh fatwa, dia masih boleh explore bidang halal ni. Dia boleh ambil subjek elektif yang berkaitan dengan halal, food biotechnology yang di-offer oleh FST. Sebab ada pelajar-pelajar kita sebelum ni yang graduate dengan fiqh fatwa, degree fiqh fatwa yang bekerja dalam industri halal. Sebab mereka ni terlibat dengan aktiviti berkaitan ni lah halal. Jadi mereka pun buat latihan industri pun mereka request untuk dibuat di industri halal. Jadi mereka dah dapat pendedahan dah masa buat LI tu. Nanti anda akan buat LI pada tahun yang keempat lah. Waktu tu mungkin akan diletakkan di mana-mana agensi ataupun industri yang berkait secara langsung dengan halal. Jadi bila dah masuk di dalam latihan industri tu, anda separuh kaki dah berada di dalam alam pekerjaan. Sebab tu dah ramai yang mana yang graduan kita yang sebelum bergraduat dah dapat offer untuk bekerja di tempat dia buat LI. Jadi inilah satu advantage-nya kita hantar pelajar kita buat LI. Kadang-kadang majikan tu atau bos tempat yang jadi supervisor untuk dia LI tu atau attachment tu dah nampak puas hati dengan cara kerja, senang kita bagi arahan, dia mudah nak faham. Jadi memudahkan dia tak perlu rekrut kerja baru, dia just ambil je pelajar yang buat latihan industri ni, lengkapkan ijazah, dapat ijazah, terus datang kerja dengan dia. Itu juga ada yang berlaku. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena ambil kira. Jadi kalau kita dah nampak hala tuju nak ke mana tu, jadi kita tahulah. Macam saya balik pada diri saya sendiri, memang saya punya cita-cita tu, memang saya dah set dah. Daripada saya belajar sekolah menengah, masuk degree, saya punya cita-cita nak jadi pensyarah. Jadi saya dah ada plan lah, semacam ni saya nak sambung kat mana, walaupun plan saya tu ada juga yang tak terjadi seperti saya punya plan, tapi alhamdulillah ala kulli hal saya dapat juga sampai kepada destinasi tu walaupun agak jauh. Jadi saya letak kat situ, saya letak dekat meja study saya tu, dekat softboard tu, jadual belajar. Kemudian saya letak macam saya punya target, maknanya contohnya 2002-2005 saya sambung belajar dekat USIM, QUIM. Lepas tu saya cadang nak sambung master ke UK. Saya letak je lah, walaupun saya tahu susah nak sambung ke UK waktu tu, masa saya tahun pertama dekat USIM dulu, saya letak je. Lepas tu buat PhD, buat dekat UK, saya letak je kat situ, walaupun agak sukar lah waktu tu. Jadi hari-hari saya tengok benda tu, jadi benda tu akan motivate saya. Jadi saya rasa, sebab saya tahu benda tu susah, sebab tama-tama saya bukannya anak orang ni kan, jadi nak guna duit sendiri memang susah lah. Nak guna orang kata self-sponsored ni, maknanya secara pembiayaan sendiri ni memang susah lah, sebab kita daripada golongan B40 kan. Jadi alhamdulillah dapat tawaran dengan dengan tawaran daripada JPA. Jadi alhamdulillah masa saya belajar dulu saya ditaja oleh JPA, dan masa saya buat master dan seterusnya PhD dapat daripada bahagian beasiswa. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian pengajian saya lah. Jadi saya nak kongsi sedikit, ada saya prepare slide yang sebelum ni tu, saya boleh share ke screen? Ya boleh. Boleh, nak tekan kat mana? Atau dah lupa dah. Klik kat bawah tu, yang tengah tu. Ni buat hijau tu, share screen yang hijau tu. Yang hijau. Dah tekan dah. Lepas tu tekan ni ya. Lepas tu klik share. Okey, duk guna Microsoft Teams. Ni dah jadi ni sikit lah. Okey. Nampak ke? Slide saya. Okey, nampak dah. Okey. Ni buat secara ringkas je. Habaq dah kat Ustaz Mahidin, Dr. Mahidin tadi tak ada, tapi kita buat jugalah sebab mau kata malam mau habis ni. Malam. Jangan. Sat je ni. Nak habis dah 10 minit. Okey, ni kita punya laluan kita lah. Okey, tak apa. Okey. Dah. Kita punya laluan kita ni, kadang-kadang kita punya plan dia keluar dah lorak Kedah sebab cakap dengan Dr. Mahidin dekat Kedah. Okey.
Kita punya laluan ni kadang-kadang kita rasa laluan kita macam smooth saja kan. Tapi tidak seperti yang kita jangka. Okay, anything can happen. Dalam pengajian kita di USIM ni pun mungkin boleh jadi apa-apa yang kita pun tak tahu. Mungkin nauzubillah lah kadang-kadang terpaksa ada pelajar yang terpaksa tangguh pengajian dan sebagainya. Ada pelajar yang ada masalah kesihatan, tak boleh nak teruskan dan sebagainya. Ada yang pelbagai isu lah. Tapi normally kalau pelajar peringkat degree ni selalunya kalau daftar sama-sama, habis sama-sama, maknanya tak ada sangatlah isu untuk graduate on time tu. Okey, ni macam saya sebut tadi lah, kita punya plan tu memang kita nampak macam boleh sampai je kan, tapi yang realitinya tidak seperti yang kita jangka. Okey, kemudian kerjaya kita yang kita nak lalui nanti, kita kena make sure that dia berkait dengan bidang kita. Kalau kita dah ambil bidang halal ni, memang tak boleh mimpi lah untuk jadi jurutera, of course lah, tak boleh jadi engineer, of course lah, tak boleh jadi peguam, sebab bidang kita ni adalah bidang halal lah. Jadi maknanya kita kena make sure kita punya career kejayaan yang kita nak explore nanti kena dengan ataupun match dengan kita punya bidang yang telah kita pelajari. Okey, kemudian kita punya pengajian kita ni dia satu perjalanan yang jauh. Okey, perjalanan yang panjang. Kalau nak kira daripada awal sekolah rendah, sekolah menengah, kita dah berada dalam journey yang sangat jauh. Dan untuk sampai kepada sesuatu posisi tu, macam saya sendiri nak sampai kepada diri saya yang sekarang ini, kalau saya nak buat flashback 20 tahun yang lepas, saya rasa banyak juga benda yang saya terpaksa lalui. Dr. Mahidin pun sama, dia nak sampai kepada posisi sekarang sebagai pensyarah, dia pun ada sejarah dia. Maknanya masing-masing kalau kita tengok orang-orang yang telah sampai kepada satu kejayaan tu, jadi saya pun ada sebut sebelum ni tentang kejayaan, bagaimana orang-orang yang sebelum ni nampak susah dan sebagainya, tapi bila mereka berjaya, mereka dapat menjadi somebody yang orang kata macam saya bagi contoh pemilik AirAsia Tan Sri Tony Fernandez, dia memulakan bisnes AirAsia ni pada tahun berapa saya tak ingat. Dia beli dua pesawat daripada DRB Highcom untuk dijadikan pesawat tambang murah. Dia mulakan dengan sangat daif lah, sangat orang kata humble beginning. Tapi sekarang kita tengok bagaimana kat mana dia dah boleh pergi kan. Jadi semuanya bermula dengan kesungguhan. Okey, kemudian kesungguhan ni kita tak boleh harap orang luar. Saya pun kalau saya bagi motivasi banyak mana pun dekat tuan-tuan, saya panggil adik-adik lah sebab ni bayar adik-adik lah kira. Kalau saya bagi semangat macam mana pun, orang kata motivasi yang macam mana pun, kalau kita sendiri, diri anda sendiri tak memulakan daripada diri sendiri, dia tak jadi apa-apa, dia tak mengubah apa-apa. Sebab itulah kalau ikut kata-kata kat sini if egg is broken by outside force, life ends. Macam kita nak pecah buat orang kata beri makan roti canai telur kan, roti telur. Kita tengok orang tu dia pecahkan telur, dia masukkan roti canai tu jadi roti telur. Jadi habis kat situlah telur tu, riwayat dia akan tamat di situ. Sebab dia dipecahkan dari luar. Okay, hidup dia dekat situ. Dia tak jadi ayam dah sebab telur tu dia habis kat situ, jadi roti telur. Tapi kalau broken from inside force, maknanya kalau kita tengok telur yang dia pecah dari dalam, maknanya dia menetas. Life begin. Tadi life ends. Tadi hidup tamat riwayat, sekarang life begin. Kehidupan bermula. Jadi nak ceritanya bahawa benda-benda yang great things ni always bermula from inside. Okay, maksudnya mungkin boleh faham analoginya di situ. Dia perlu bermula daripada dalam. Jadi kita kena ada keyakinan diri kita sendiri. Kita tak boleh harap orang. Sebab yang nak masuk exam tu, nak jawab periksa tu kita. Bukannya mak ayah kita. Mak ayah kita boleh bagi semangat. Saya sendiri pun yang cakap depan ni, saya bagi semangat dan bukan saya yang nak jawab soalan. Anda yang nak jawab soalan. Jadi saya hanya boleh bagi pandangan, semangat, motivation. Anda sendirilah yang akan menentukan jawapan dan sebagainya. Okey, lain tu, ni bila kita dah jadi orang somebody nanti, bila kita dah berjaya nanti, kita kena ingat ilmu yang kita dapat tu adalah ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kita kena pastikan ilmu yang kita dapat tu bukan semata-mata untuk diri kita, kita kena share dengan orang, kita kena ubah masyarakat. Contohnya kita tengok kartun kat sini, if you do not study you will end up like him. Itu yang satu dialog oleh seorang ibu dengan anak dia. Dia kata kalau hang tak mengaji pandai, buat ghalid, tak mau mengaji sungguh-sungguh, nanti hang jadi cleaner macam dia tu lah. Itu mak yang pertama cakap. Yang kedua pula, if you study well, you will be able to make a better world for him. Nampak? Yang kedua tu ada elemen yang berbeza. Jadi kalau hang mengaji pandai, mengaji rajin, dapat jawatan yang baik, dapat kejayaan yang baik, jadi orang yang berilmu, hang boleh ubah nasib orang kat depan tu. Jadi dia ada beza dengan yang pertama. Jadi yang kedua tu dia ada lebih empathy, dia ada lebih orang yang ambil perat dengan apa yang berlaku di hadapan, daripada yang
Yang atas tu dia lebih kepada self interest, dia lebih kepada untuk diri sendiri. Aku jadi orang berjaya, habis kat situlah aku dapat kat aku sendirilah, orang lain tak dapat tumpang. Yang kedua tu, kita nak pelajar-pelajar kita di USIM ni bila dah tamat belajar nanti jadi orang yang boleh menaburkan manfaat pada masyarakat. Okey, jadi saya dah lah terlajak lebih sikit. Jadi yang lain ni, slide-slide yang lain ni lebih kurang slide saya share lah, nak bagi semangat lah. Tak tahulah boleh ke tak saya share gambar-gambar saya masa saya dapat ijazah ni, masa saya diploma dulu. Ni masa saya ijazah ni lah, scroll saya dulu masa saya dapat yang gambar atas tu masa saya dapat ijazah. Yang tepi tu masa dapat anugerah pelajaran diraja, dapat pingat emas lah. Saya pun tak pernah tak pernah jual. Dia orang cakap boleh jual 5,000 harga emas tu. Tak tahulah emas betul ke tak, tapi ada simpan lagi lah. Kemudian ini masa buat sarjana di University of Exeter, sarjana undang-undang. Kemudian di University of Leicester iaitu sarjana falsafah, dan yang terakhir PhD lah pada tahun 2015. Semua tu ada tempoh-tempohnya, ada dia punya laluannya dan ada cabarannya. Especially pada part PhD tu sangat mencabar, yang saya pun telah abadikan kisah pengajian saya tu dalam buku yang setelah saya tulis lah. Dan mungkin dengan pengalaman yang saya share tu boleh bagi panduan kepada pelajar lain lah yang nak sambung belajar nanti. Kalau berminat sebagai kejaya pensyarah, maka kena ada minat untuk sama belajar lah. Okey, jadi saya rasa sekadar itulah. Saya mohon maaf ambil masa yang terlebih lah daripada yang sepatutnya. Jadi apa yang saya nak highlight di sini adalah jangan patah semangat, jangan jadikan apa-apa masalah tu sebagai satu orang kata stumbling block ataupun benda yang menghalang untuk kita pergi lebih jauh. Sebab setiap orang diciptakan dengan potensi yang sama. Walaupun kita ni mungkin daripada keluarga berada, keluarga miskin, mungkin ada kekurangan sedikit sebanyak, tetapi potensi Allah Ta'ala bagi kat kita ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi kita sebenarnya ada benda yang kita kita boleh polish daripada diri kita. Jadi jangan anggap kita ni susah lah nak cakap depan orang, aku ni tak berani, aku ni tak ada kemahiran ni. Jangan patah semangat. Sebenarnya semua tu benda kadang-kadang ada setengah tu dia datang secara benda tu boleh polish. Dia tak boleh datang secara inborn. Inborn ni secara natural. Kalau kadang-kadang dia secara kena polish, kena gilap. Potensi tu kena gilap. Jadi saya rasa di universiti kita ni banyak platform, banyak panggil ruang-ruang untuk anda pastikan potensi anda itu digilak dan berjaya sampai kepada objektif ataupun target anda dalam pengajian. Jadi saya rasa sekadar itulah. Mohon maaf kepada semua kena mengambil masa yang panjang. Saya mendoakan anda semua diberikan kemudahan dalam pengajian, bukan hanya untuk peperiksaan yang akan datang ini saja, tapi dalam seluruh tempoh pengajian di USIM dan juga sampai tamat pengajian nanti, dan selepas itu anda akan bertebaranlah untuk menyumbang kepada masyarakat di luar sana. Sekadar itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Semoga Allah berkati majlis kita pada petang ini. Jumpa lagi di lain masa. Sekiranya pandemik dah tamat nanti, mungkin kita boleh berjumpa secara fizikal. InsyaAllah. Kalau jumpa tu bolehlah bertegur sapa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu saja. Macam mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Lisa. Dr. Lisa, dia nak bagi makluman lah. Saya tengok di status WhatsApp kawan-kawan saya, kebanyakannya screenshot slot motivasi doktor untuk petang ni. Nampak sangat yang mereka pun sebenarnya rindu jugalah untuk sesi perkuliahan dengan doktor. Oh ya ke? Terharu. Ramai juga yang screenshot dan terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Nisa. Dan sebagai kesimpulan, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Mahidin, kepada Dr. Lisa dan juga semua rakan-rakan saya yang hadir daripada tahun 1 dan tahun 2. Saya akan just cakap balik apa yang Dr. Nisa dan Dr. Mahidin cakap. Kalau ada apa-apa masalah teknikal ke, masalah apa-apa ke, emosi ke, boleh salurkan kepada pensyarah anda dan cuba selesaikan dengan cara baik. InsyaAllah semoga anda semua dipermudahkan. Sebelum kita tutup, sedikit pesanan daripada ikhlas daripada saya sendiri. Antara punca stres yang paling terbesar adalah apabila seorang pelajar itu memendam segala masalah pada diri dia. Tak kisahlah sama ada dia rasa dia mampu untuk atasi masalah itu ataupun dia malu untuk menceritakan. Sila keluar daripada comfort zone anda dan bercakaplah. Communication tu. Sangat penting communication tu. Sampaikan ia boleh menyelesaikan masalah diri dan juga emosi anda. Okey, itu saja untuk petang ni. Terima kasih kepada semua dan saya tutup sesi taklimat dan juga sesi slot motivasi petang ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika.
Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Okay. Okay, sama. All the best. Okay. Terima kasih doktor. Okay, Terima sama. kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Terima kasih Dr. Mahiri dan Dr. Musara.